Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Menjelang PRN Sabah, tiba-tiba ini adalah berita yang paling menggemparkan seluruh PRN Sabah. 5 ahli Dewan Undangan Negeri sah letak jawatan dan kini menyokong GRS. Apa akan jadi dengan parti STAR selepas ini? Adakah parti STAR akan berkubur selamanya? Kita akan jawab selepas ini. Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kusta, Jeffrey Kittingan, mengesahkan penamatan keahlian 5 wakil rakyat parti itu yang menyatakan sokongan kepada Gabungan Rakyat Sabah GRS. Menurut Kittingan, Majlis Tertinggi STAR telah menerima dan meluluskan peletakan jawatan ke-5 pemimpin berkenan daripada parti. Mereka secara automatik tiada keahlian dalam STAR, kata Jeffrey Kittingan. Kata ahli Parlimen Keningau itu secara ringkas seperti dipetik dalam satu video yang dimuat naik di Facebook beliau hari ini. Dia turut memaklumkan jawatan parti yang dikosongkan oleh 5 individu berkenan akan dipangku sementara oleh timbalan masing-masing. Kelima wakil rakyat itu memegang jawatan kanan dalam parti termasuk Elron Angin, Suk, dan Robot Tawik, Bingkor yang masing-masing merupakan timbalan presiden. 3 lagi ialah Abidin Majingkir, Paginatan, Anwar Ayub Liawan, dan Flovia Eng Tulid. Pada Isnin lalu, Ketua Menteri Sementara Sabah Haji Nur mengesahkan bahawa 5 wakil itu mewakili atau memilih untuk berpihak kepada GRS. Ini dilihat satu langkah menjauhkan diri mereka daripada Kittingan selepas STAR dipecat secara otomatik daripada gabungan tersebut. Berikutan keputusannya untuk bertanding dalam pilihan raya negeri menggunakan logo sendiri. Kittingan dalam reaksinya menyifatkan tindakan 5 wakil rakyat itu sebagai bukan sesuatu yang baru, sambil menegaskan dia menghormati keputusan mereka dan sudah biasa berdepan situasi seperti itu sepanjang perjalanan politiknya. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami benci rasuah. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum, dan ringkasnya apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini mengajar, mendidik dan menyeimbangkan sistem imun badan kita supaya imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Mungkin ini adalah jawapan kepada doa anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, menurut Jeffrey lagi, bagaimanapun langkah itu menimbulkan persoalan mengenai pengaruh Kittingan dalam parti serta jika dia perlu mencari calon baru bagi menggantikan tempat mereka menjelang pilihan raya negeri akan datang. Setakat ini belum jelas sama ada 5 bekas pemimpin STAR itu akan dicalonkan sebagai wakil rasmi GRS dalam pilihan raya berkenan. Kittingan turut memaklumkan mesyuarat Majlis Tinggi STAR semalam membincangkan persiapan menghadapi pilihan raya negeri Sabah ke-17 termasuk perbincangan mengenai manifesto dan jentera kempen parti. Dia berkata STAR merancang untuk melancarkan program Justice for Sabah yang berkemungkinan akan diadakan pada 18 hari bulan ini. Tanpa menamakan mana-mana parti, Kittingan juga mendedahkan STAR terbuka untuk bekerjasama dengan 3 parti tempatan lain bagi menghadapi pilihan raya tersebut. Ada beberapa parti, saya belum umumkan, ada 3 parti. Mungkin selepas kita jumpa dia orang esok, tengok apa dalam hati mereka, katanya. Kittingan serta beberapa pemimpin GRS kini turut berdepan dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan projek penerokaan mineral di Sabah. 2 daripada 5 adun STAR berkenan ialah Elron Angin dan Robot Tawik turut dituduh menerima rasuah daripada ahli perniagaan Albert Tay
walaupun Elron menafikan tuduhan tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rupa-rupanya ini rahasia besar yang telah disampaikan oleh Anwar Ibrahim secara tersirat dan tersurat di dalam Belanjawan 2026 kemarin. Ramai orang yang tidak berani menyatakannya, bahkan pembangkang tidak ada satupun yang berani mengulasnya. Karena ia berkaitan dengan uang yang disakau dan uang yang dirompak. Bila cakap uang yang dirampak dan uang yang disakau, parti pembangkang ada yang terlibat. Yang sedang menghadapi pertuduhan di mahkamah. Sakau duit untuk parti. Terus terang lagi tuh, dalam ceramah paling lucu sekali. Dalam ceramah politik dia mengaku uang itu masuk dalam parti politik. Jadi itu sebabnya pembangkang diam, membisu, tidak berani cakap. Anwar Ibrahim di dalam ucapan itu telah menyatakan bahwa kerajaan berjaya mengutip semula 15,5 bilion hasil uang yang disakau dan dirompak. Banyak kan? Bayangkanlah. Negara kita nih, kalaulah dikira daripada merdeka sampailah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, agak-agak lah kan, boleh sampai 1 triliun kah duit yang telah disakau. Bayangkanlah dalam beberapa tahun, 3 tahun Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kita sudah mengutip 15,5 bilion hasil uang yang disakau dan dirompak. Punyalah banyak, durjana betul lah perbuatan mereka nih. Kamu tahu 15,5 bilion itu kalau dibelanjakan, punya banyak. Sabah saja dapat bantuan dana untuk budget 2026 tidak sebanyak 15,5 bilion tahu. Kalau ini dibagi kepada Sabah, betapa untungnya Sabah. Tapi ini yang dicuri. Dicuri oleh siapa? Dicuri oleh parti politik, dicuri oleh pemimpin-pemimpin yang sakau sini, sakau sana. Kurang ajar betul lah kan. Bolehlah kita cakap kurang ajar sebab duit rakyat dicuri 15,5 bilion ini barulah dikatakan sebagai pencuri paling luar biasa, berkolar hitam dan putih dan biru. Saudara, kejayaan kerajaan berjaya mengutip 15,5 bilion dalam tempo 2024 dan 2025 hasil daripada tindakan rampasan dan kutipan penalti pihak berkuasa negara. Bayangkan, dari 2024-2025, hanya dalam masa setahun, sudah kita berjaya kutip semula wang yang disakau dan dirompak 15,5 bilion. Punyalah cilaka kan? Siapalah yang suka sangat curi duit rakyat ini? Kalaulah kita tahu, bagus cepat-cepatlah dimasukkan dalam penjara. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak seimbang, kita kena penyakit dan penyakit berakar di dalam tubuh badan kita. Tetapi, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana, seimbang, karena terapi imun ini mengajar mendidik dan menyeimbangkannya, kita sembuh daripada semua penyakit karena imun badan kita yang kuat bertindak seimbang, menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit karena ia menghancurkan, menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Ini ialah jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, kita agak emosi lah apabila kita tahu ada 15,5 bilion sudah dipungut sejak 2024-2025. Ini 2 tahun saja tahu. Bayangkan kalau dikira 60 tahun. Agak-agak lah kan berapa bilion yang boleh diambil semula. Yang sudah hilang tuh, itu memang paling celaka lah. Saudara, sejak di bawah kerajaan Ahmadani, apa yang Anwar Ibrahim kata, kutipan ini mencecah sejarah sendiri.
hasil tindakan tata kelola yang baik dilakukan oleh kerajaan. Sejak di bawah Madani, Badan-Badan Penguat Kuasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM, PDRM, KPDN, Jabatan Kastam Negara dan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC, berjaya memperoleh hasil rampasan dan kutipan penalti hampir 15.5 bilion ringgit. Terbaru, PDRM berjaya menumpaskan sindiket haram terancang di Pulau Pinang dan Pelabuhan Klang. Demikian maksud kami tak kala menekankan tata kelola dalam pemerintahan. Bayangkan wang yang disakau dan dirompak yang dapat dikembalikan dalam tempoh 2 tahun mencecah 15.5 bilion ringgit, katanya. Sehubungan itu, Perdana Menteri berkata pada tahun hadapan keupayaan Badan Penguat Kuasa SPRM, PDRM, KPDN, JKDM, MyCC ditingkatkan melalui latihan serta perolehan aset dengan peruntukan lebih 700 juta ringgit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.